Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yasir wa la tu'assir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta seluruh alam ini. Pada hari ini, dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat membahaskan sebuah tajuk yang paling agung dan sebuah tajuk yang maha hebat yang pernah berlaku dalam tahun Islam kita di tahun 27 Rejab ini pada tahun 1442 Hijriyah, bersamaan dengan 11 hari bulan 3 tahun 2021 Masihi. Sebuah peristiwa yang paling bermakna buat seluruh umat Islam di seluruh dunia, iaitu sebuah peristiwa yang dipanggil Isra' wal Mi'raj. Sebelum kami membahaskan peristiwa yang hebat ini, ada beberapa kisah sejarah dalam Islam yang pernah berlaku terhadap baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedihan dan duka cita, iaitu dipanggil tahun kesedihan. Semasa tahun tersebut, baginda diuji dengan pemboikotan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah keluarganya juga, termasuklah pengikut-pengikutnya yang beriman, iaitu umat Islam kita semasa zaman Quraisy, zaman Mekah Quraisy di Mekah. Baginda dipinggirkan, baginda di pulau, sekatan ekonomi juga berlaku terhadap baginda kita. Mereka susah. Bukan itu sahaja, malahan bapa saudaranya Abu Talib juga meninggal. Abu Talib seorang yang menjadi tulang belakang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah isterinya yang tercinta, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. 3 tahun baginda diuji dengan kesedihan, namun baginda tetap cekal dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Baginda berasa amat sedih, duka cita. Ialah seorang yang amat disayangi, dua orang yang amat disayangi telah pergi meninggalkan dia. Bila Allah melihat baginda lulus dalam ujian ini, maka Allah ingin menggembirakan hati baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah mengarahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Aku mengundangnya untuk menikmati sebuah perjalanan dan aku ingin menunjukkan kekuasaanku terhadapnya, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda berasa amat gembira dengan jemputan tersebut, dan jemputan ini tidak dijemput oleh manusia, tapi dijemput oleh Yang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla Subhanallah. Jadi bermulalah kisah Isra' wal Mi'raj yang dialami oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi saudara Nasim, cuba ceritakanlah sedikit mengenai Isra' dan Mi'raj ini, ya. Sebelum kita memulakan penceritaan kita tentang Isra' dan Mi'raj, kita cerita dulu apakah maksud Isra' dan apakah maksud Mi'raj. Maksud Isra' ialah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa di Palestin dengan menaiki seekor makhluk yang sangat-sangat hebat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi, iaitu Buraq. Jadi apakah ciri-ciri Buraq ni dan apakah kisah di sebalik Buraq ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah tahu, kita semua dah belajar kat sekolah, mesti kawan kenal siapakah Buraq itu. Buraq ni merupakan tunggangan. Kita tahu tunggangan Nabi naik ketika peristiwa tersebut. Okey, Buraq ni binatang yang berasal dari syurga, dan saya akan terangkanlah kepantasan Buraq ini juga. Tidak boleh lawan kepantasan kereta Ferrari, tak boleh lawan kepantasan kereta lain-lain lah, Myvi pun tak boleh. Kepantasan cahaya pun lagi lah tak boleh. Kepantasan dia sejauh mata memandang. Okey, dalam hadis yang telah diceritakan riwayat Sahih Bukhari, aku telah dibawa oleh seekor Buraq, seekor haiwan berkulit putih dan panjang, lebih besar daripada keldai tapi kecil sedikit daripada bagal. Setiap langkahnya bersamaan dengan sejauh mata memandang. Sahih riwayat Bukhari. Dan ada hadis yang kedua, kemudian dia Jibril alaihissalam membawa Buraq yang memiliki wajah rupawan dan bertali kekang, bertubuh tinggi, berkulit putih lebih besar dari keldai tetapi lebih kecil daripada bagal. Sama juga macam yang tadi. Dia dapat menjejak kakinya sejauh pandangannya. Dia memiliki telinga yang panjang. Setiap kali dia melewati gunung, kakinya ke belakangnya bisa memperpanjang langkahnya. Dan ketika ia menuruni bukit, kaki depannya akan memperpanjang jangkauannya. Dia memiliki 2 sayap pada kedua pahanya yang dapat memberikan kekuatan untuk kedua kakinya. Riwayat Sahih Bukhari juga, subhanallah. Okey, ada kisah juga mengenai Buraq ni.
Ketika Nabi ingin menaiki binatang tersebut, pada mulanya binatang itu meronta-ronta biasalah, tidak mengenali siapakah si fulan ini. Sekali malaikat Jibril pun menenangkannya lalu berkata, "Wahai Buraq, sesungguhnya dialah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Buraq pun tertunduk dan terdiam malu. Subhanallah, sebuah kisah yang paling agung sekali. Dan tambahan sedikit daripada saya, Isra Mi'raj ni pun ada diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah juga lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Subhanallah. Okey. Sepanjang Nabi menaiki Buraq, Nabi pun tibalah Nabi ke Masjidil Aqsa. Jauh tu perjalanan tu, tapi subhanallah, kekuasaan Allah kan, siapa tahu, Allah saja yang maha tahu penajuannya macam mana. Masa tu Nabi melambat binatang tersebut. Malaikat Jibril dengan Nabi memasuki masjid itu, masjid yang dipanggil sekarang ni dekat Palestin tu Masjidil Aqsa. Lalu baginda ingin menunaikan solat, tapi bukan secara bersorangan, termasuk dengan para Nabi dan Rasul. Allah menghidupkan mereka semula dan Nabi pun solatlah bersama mereka. Malaikat Jibril juga melantik Nabi untuk menjadi imam untuk para semua Nabi lah, imam-imam para Nabi. Okey, di situ sajalah. Dah solat, tak tahulah solat apa, wallahu alam, solat apa yang mereka buat saya tak tahulah. Okey, jadi saya akan sambunglah ke Mi'raj pula. Okey. Seperti tadi kita dah ceritakan tentang Isra', jadi sekarang kita akan ceritakan tentang Mi'raj. Apakah maksud Mi'raj? Mi'raj bermaksud perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha, melepasi 7 bilangan langit, lapisan langit. Di setiap langit-langit itu, Nabi Muhammad bertemu dengan setiap nabi-nabi yang terdahulu ni daripadanya. Pada langit pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Pada langit yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Pada langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Pada langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Pada langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Pada langit yang keenam pula, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan langit yang terakhir, iaitu langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nak tanya sikit tuan saudara Nasir. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, ketika baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim, saya dengar Nabi Ibrahim ni dia ada memberi satu pesan kepada baginda kita Rasulullah, sebuah zikir. Ya, benar sahabat. Nabi Ibrahim alaihi salam ada berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya memperbanyakkan tanaman syurga dengan membaca zikir tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Setelah melalui lapisan langit yang ketujuh, Nabi Muhammad melihat pelbagai keajaiban sehingga baginda dibawa ke Sidratul Muntaha. Di sini Nabi dapat melihat rupa malaikat Jibril alaihi salam yang sebenar. Bukan itu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibawa melihat syurga yang mempunyai 8 tingkat dan neraka yang mempunyai 7 tingkat serta penghuni-penghuninya. Nabi melihat kebanyakan ahli syurga terdiri dari orang-orang yang miskin, manakala neraka kebanyakannya terdiri dari kaum wanita. Akhir sekali, ini adalah kemuncak dari Isra' dan Mi'raj, iaitu kefarduan ibadah solat. Pada mulanya sebanyak 50 waktu, tetapi atas nasihat Nabi Musa alaihi salam, Nabi berulang alik menemui Allah. Akhirnya solat fardu hanya tinggal 5 waktu sehari. Subhanallah, sebuah menarik kisah Mi'raj. Mi'raj ketika Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Dan kisah ni pun telah dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Najm. Al-Najm. Dia berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Astagfirullahalazim, surah An-Nas ayat 13 dan 14. Tu masuk dekat sini, ayat 13 dia. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal. Sekali lagi, dekat ayat ke-14 masuk dia, di sisi Sidratul Muntaha. Subhanallah. Nabi kita beruntung bila melihat malaikat Jibril dengan rupawan yang sebenar. Tak tahulah macam mana rupanya, wallahu a'lam, kita tidak boleh bayang. Allah saja maha tahu, Allah dan Rasulnya saja maha tahu. Subhanallah. Okey. Setelah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi pun pulanglah ke bumi semula.
Dan ada kisah dia, baginda kita menceritakan kisah tersebut kepada kaum-kaum musyrik Mekah, dan ada yang tak percaya, ada yang percaya. Jadi apa yang terjadi masa itu? Ya, selepas saja baginda mendapat perintah tadi, baginda kan pulang ke bumi. Nabi menceritakan kisah itu pada kaum musyrikin Mekah. Namun ada yang tertawakan Nabi sampai mengatakan Nabi itu gila dan ahli sihir. Ada sesetengah golongan itu juga sehingga murtad kerana tidak mempercayai kata-kata Nabi itu. Namun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempercayai apa yang Nabi ceritakan, kerana Nabi SAW merupakan seorang Al-Amin yang jujur, yang dipercayai. Allahu Akbar. Benar. Seorang yang dipercayai, seorang yang jujur, orang musyrikin Mekah yang memberi gelaran itu sendiri. Tapi bila menceritakan kisah-kisah bukti-bukti kekuasaan Allah, mereka tidak percaya. Allah Akbar. Kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq subhanahu, dia mempercayai. So kat sini sebenarnya dia bukan dia melalui logik akal, ikutkan dia melalui iman kita sendiri. Subhanallah. Okey. Sebelum kita menutup kisah Isra Mi'raj ni, kita akan menemuilah hikmah-hikmah yang terdapat dalam kisah ini. Jadi berdasarkan hikmah dan pengajaran yang saya dapat lah sepanjang kita membahaskan kisah ini, first, sebelum berlaku Isra Mi'raj, pasal ujian yang Nabi ditipu ujian dia, Allah menimpakan ujian terhadap Nabi tu. Pada masa tu ujian Nabi amat berat, kematian Sayyidatina Khadijah, kematian Abu Talib. Jadi dekat situ Allah nak ceritakan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ni, haruslah kita sabar dalam menghadapinya. Orang yang sabar, jadilah orang yang sabar. Sesungguhnya Allah memberi ujian bukannya tanda Allah itu benci, tapi tanda Allah itu sayang pada hamba dia. Tentu Allah turunkan sakit, turunkan duit tak ada, itu semuanya Allah sayang. Nak tengok kita makin dekat dengan Allah. Semakin kita diuji, semakin tu kita perlu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat juga, bila tanda Allah marah, bukan tanda Allah bagi ujian macam sakit, tak. Bila harta kamu banyak tapi kamu makin jauh dengan Allah, itu tandanya Allah tak nak kamu pun. Allah tak tengok kamu. Itu tanda istidraj. Allah menambahkan nikmat pada kamu sampai kamu lupa pada Allah. Okey. Dan ujian ini juga telah disebut dalam surah Al-Baqarah 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah, potongan surah Al-Baqarah 286 yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Nampak? Allah menguji kita mengikut kemampuan lah, maksudnya. Kamu mampu dari segi apa? Contoh sakit, tapi Allah tengok kamu mampu. Maka Allah ujilah dengan kesakitan. Subhanallah. Okey. Yang kedua berkaitan dengan solat. Okey, kita semua tahu solat ni memang penting pun dalam kehidupan kita. Nak membuktikan tanda hubungan erat kita dengan Tuhan, hubungan erat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat ni bukan setakat kita menyembah Allah, kita memuji-mujinya, malahan tempat untuk kita mengadu segala kesedihan kita, apa yang kita mahu, macam doa lah, nak minta panjang umur, murah rezeki. Melalui solat ni kita berdoa, lepas solat kita berdoa, betul tak? Dan kat sini juga solat ni membezakan orang kafir dan orang Muslim. Jadi kat sini ada dia punya hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat. Jadi muhasabah dirilah, kita ramai-ramai kita memperbetulkan solat kita. Kita cek balik solat kita. Contohlah, solat kita tu apa yang kurang, kita tambah. Apa yang salah, kita belajar balik, kita repair balik. Itu macam lah. Yang ketiga, mengapa banyak penduduk syurga adalah orang fakir miskin? Okey, ini jawapannya. Kerana sepanjang hidupnya di dunia, dia tidak mengejar pun harta-harta dunia ni. Sebab dia tahu dunia ni sementara je. Akhirat itulah tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Zuhud lah, maksudnya zuhud terhadap dunia, tidak mengejar dunia terlampau banyak, hanya menggunakan dunia hanya bila perlu sahaja. Dan neraka ni juga kenapa ramainya penduduknya adalah wanita. Bukan kafir saja, bukan syaitan saja, wanita yang ramai. Kerana di dunia tak jaga aurat kamu. Ni penting kaum wanita. Wanita ni amat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah tubuh badan kamu dengan sebaik-baiknya supaya kaum Adami tidak tertarik dengan kamu dan boleh mengundang kamu kepada bahaya, contohnya zina, liwat apa semua tu, rogol semua kan. Salah, jangan salahkan orang lain, tengok diri sendiri. Saya ada pesannya juga, wahai kaum Hawa di luar sana, jagalah badan kamu. Jadi kalau kamu menjaga aurat kamu, nescaya kaum Adam akan menjaga pandangan kami. Dan jika kamu tidak menjaga pandangan kamu, tidak menjaga aurat kamu, kami yang kaum Adam ni payah nak menjaga pandangan kami. Wallahu a'lam, insya-Allah. Dan ada hadis juga, aku menoleh ke syurga, aku melihat ramai penduduknya di kalangan fakir-fakir miskin. Dan bila aku menoleh ke neraka, aku melihat penduduknya, penghuninya ramainya di kalangan kaum-kaum wanita. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Okey, yang keempat berkaitan dengan iman. Okey, daripada kisah Isra wal Mi'raj ni, dia merupakan kisah yang maha hebat lah, menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
yang kisah ni dia tidak boleh dikaji, tidak boleh buat kajian melalui sains, tidak boleh buat kajian melalui logik akal, malahan boleh buat ikut kajian mengikut dia mengikut iman, mengikut iman kita, tahap iman kita. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang Nabi cakap kerana iman, mengikut iman seseorang. Sebab kenapa ada ramai yang murtad pada masa Nabi ceritakan tu? Sebab iman, iman lemah, tak percaya apa yang Nabi cakap. Wahal apa yang Nabi cakap itu semua benar. Sedangkan Nabi itu kan Al-Amin, orang yang membenarkan, orang yang jujur, amanah, orang yang boleh dipercayai. Okey, itu sajalah. Kesimpulannya, peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW adalah suatu kenyataan yang tidak boleh dinafikan kebenarannya. Sebagai seorang Muslim yang komited dengan ajaran Islam, kita meyakini peristiwa ini dengan menjadikannya sebagai suatu cara untuk muhasabah diri. Semoga dengan cara ini kita tidak akan tergolong dalam golongan yang mereka lalai dan hanyut dengan keduniaan hingga mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah di bumi Allah ini. Sesungguhnya dunia ini hanyalah fana semata-mata. Itulah sedikit kesimpulan dari saya. Jadi kalau ada nak tambah, okeylah. Ni saya berpesan lah untuk diri sendiri dan kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni tidak tergolong lah daripada golongan orang yang lalai, tidak tergolong daripada golongan orang yang tidak mempercayai apa yang Nabi dan dia orang ni tidak mempercayai apa yang Allah dan Rasul katakan. Okey. Kat sini kita kena yakin apa yang Nabi cakap, sebab sesungguhnya Nabi itu adalah utusan Allah. Dalam kita punya kalimah syahadah ada kan, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Sebelum saya menutup majlis kita ni, saya nak tinggalkan sebuah pesanan, iaitu dalam surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Sadaqallahul azim, surah Al-An'am ayat 82. Okey, saya rasa kita boleh tutup majlis kita dengan doa. Okey, kita akan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Nah, jikalau ada penyampaian yang salah ataupun tidak jelas, harap maaf. Sesungguhnya kami ni hanyalah manusia biasa dan amanah kita untuk menyampaikan dakwah. Amanah dakwah adalah untuk seluruh umat Islam. Berdakwahlah sampai alim, jangan tunggu alim baru nak berdakwah. Jikalau ada terkasar bahasa juga, harap dimaafkanlah. Kalau ada teguran hati tu, harap maafkanlah. Okey, sekianlah daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.